Ini daripada ayat 65 dan seterusnya. Ayat dan terjemahan telah dibaca tadi. Kita cuma ada beberapa nota di sini. Menceroboh segolongan kamu yang telah menceroboh larangan hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Kita pun panggil hari Sabtu juga Sabt. Kalau kita pun panggil depan kan, tu hari Sabtu, Sabtu. Bahasa Arab bahasa dia dah. Sebab ada fi sebelum dia tu jadi Sabti. Kalau dia duduk di tempat tu, cerita orang yang belajar nahwu dia tahulah. Sabta boleh jadi juga. Sabtu pun boleh juga. Tempat-tempat lah mengikut keadaan. Jadi hak kita ambil bahasa Melayu tu, ambil hak Sabtu tu. Perkataan ni lah juga. Hari Sabtu. Saya tidak faham aja lah sini. Sebenarnya kalau kita ni tidak terikat dengan tafsir Quran dengan Quran, boleh dipanjang benar lagi. Apa makna hari Sabtu? Hari Sabtu kita ni hak sengerti kan? Ni esok hari Khamis, lepas tu hari Jumaat, lepas tu hari Sabtu kah? Maksudnya itu perbahasan lain lah. Dia tidak termasuk dalam tafsir Quran dengan Quran. Sabtu tak apalah, kita kadang-kadang tubik sikit kan. Tubik sikit. Takut ialah kalau tafsir Quran dengan Quran tu terlalu terhad setakat mana ada dalam Quran. Supaya kita kata sebut sembahyang dalam Quran. Orang kaget tu je, tak pernah sebut lagu mana caranya. Sedangkan kalau kita pergi kepada sunnah, hadis Nabi, wah banyak pulaknya. Begitulah juga ni pun kalau kita bincang. Mana cumanya kita nak tuju ke ni tafsir Quran dengan Quran. Jadi kalau nak kira lah, nak bincang luar sikit daripada hak tu, panjang. Jadi Sabtu makna dia, maknanya rehat. Yaumus Sabt, hari Sabtu, hari rehat. Hari rehat ni kalau mengikut Yahudinya hari Sabtu sungguhlah hari Sabtu. Dan dia berubah-ubah mengikut syariat yang berubah. Kalau orang Kristian hari Ahad. Hari Sabtu dia je hari Ahad. Maksudnya hari rehat. Dan agama ni tak serupa. Ada agama hari Selasa, ada agama hari Rabu. Kita ni hari Sabtu, kita hari Jumaat. Jumaat tu lah Sabtu. Gitu. Jumaat tu hari Sabtu. Dah hak tu hak tepat. Hak tu hak tepat. Tak apalah, kita tidak nak bincang tu panjang kan. Tengok sini lah setakat mana ada nota ni. Segolongan kamu telah menceroboh larangan hari Sabtu. Apa larangan hari Sabtu? Dengan sebab tu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Jadi apa yang dimaksudkan larangan hari Sabtu tu? Kalau kita tengok Quran, disebut sini 1, 2, 4 ni kisah Bani Israel berkenaan. Disebut Allah di dalam ayat ini secara umum dan ringkas, yakni ijmal sahaja. Kalau tengok sini gitu je, ringkas sahaja. Tetapi kalau kita nak tengok Quran juga, lebih detail daripada ni adakah? Ada. Itulah maksud tafsir Quran dengan Quran. Tengok tempat lain, kita nampak lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ia tersebut secara lebih jelas dan terperinci, yakni tafsir di dalam firman Allah berikut. Baca penulis Safwan. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Bermaksud, dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka,
yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Di sini dalam ayat ni, kalau kita tengok surah Al-A'raf 1 dan 3 ni lebih jelas. Dia ada satu peristiwa dalam sejarah mereka. Dalam sejarah mereka, begitulah. Ini sejarah Bani Israel ni. Sebelum pada ni pun kita tengok dah Bani Israel itu lagu mana. Ni pun nak cerita bagaimana mereka tu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi ikan pada hari Sabtu, dia tidak ikat. Dia tidak tangkap ikan, tapi dia elok buka, lepas tu dia kata begitu, dia tidak ikat. Jadi pakai helah lah, helah. Pada hari Sabtu tu tak banyak lah ikannya. Bergelegak, nampak ikan tu. Nampak banyak, pokok dia gerai lah, gerai. Allah kalau boleh ambil banyak tu, hari lain tak ada. Itu ujian Tuhan. Ujian Tuhan kepada mereka, hari lain tak ada. Hari Sabtu kat seseorangnya ikan tu tahu dah. Hari Sabtu ni kita tak apa. Mari sini sedap lah. Pergi ikan, pokok dia kelis saja. Jadi dia buat lagu mana? Dia hela, pakai hela. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu, kerana mereka selalu berlaku fasik. Jadi ujian Tuhan itu sebenarnya untuk baiki pada hakikatnya, untuk mendidik manusia supaya manusia belajar daripada ujian-ujian itu. Kalau hak lepas lagu mana, kalau langgar hak Tuhan jadi lagu mana. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran, berubahlah. Itu maksud ujian itu. Dan kerana mereka terfasik, kalau tak ada sifat tu tak payah uji. Tak payah uji kalau tak ada sifat tu. Dan kita manusia ni memang ada sifat itu. Lepas tu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera qiradah. Qiradah maknanya kera-kera yang hina. Jadi macam-macam lah sini kalau kita tengok dalam kitab tafsir. Ada yang kata jadi kera sungguh, ada yang kata tidak. Perangai saja. Perangai saja kera. Rupa dia tu tidak jadi kera. Tetapi kalau kita tengok Quran sendiri lagu mana. Kalau kita tengok Quran sendiri memang jelas. Jadi kera sungguh, jadi babi sungguh, berubah jadi. Cumanya berdasarkan hadis-hadis disebutkan hak mana jadi kera, jadi babi itu dia setakat tu, dia tak ada zuriat, dia tak ada keturunan. Mati tu habis ceritalah. Dia tak ada kata keturunan. Adapun kepercayaan macam-macam lah dalam hadis-hadis palsu banyaklah. Binatang ni asalnya goni, binatang ni asalnya itu doa lah tu. Tak ada lagi tu. Tak ada kata keturunan ni. Bakal dia tak ada. Hak mana-mana pun dia sekat tu je. Sekat tu. Mereka memang telah dijadikan kera-kera. Mana bukan sifat saja kera, tidak. Memang jadi kera sungguh. Ini sebab tu kita penting tu tengok Quran di tempat lain. Dia sebut macam mana. Berdasarkan firman Allah ini, baca Zaban. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Bermaksud, katakanlah, mahukah aku ceritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Mereka ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera-kera dan babi-babi, serta orang-orang yang menyembah taghut. Mereka itulah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Jadi akibat derhaka kepada Allah ni berat. Akibat derhaka kepada Allah, langgar perintah Allah ni berat. Dilaknat, dimurkai. Kadang-kadang Allah SWT dia ubah sifat tu. Jadi perangai tu tidak perangai manusia lah. Tetapi hak berlaku kepada Bani Israel dulu memang sungguh lah. Jadi kera, jadi babi sungguh. Tetapi kalau umat-umat lain, orang-orang lain,
Dia boleh jadi juga sifat tu. Sifat tu jadi perangai tu. Bukan setakat kera lah, perangai rima kita kata, perangai ular, perangai singa dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada yang zalim-zalim tu kan tak? Macam dia tidak nampak orang yang dizaliminya tu manusia. Macam dia rima nampak mangsa dia lagu mana? Dia tak ada berasa kesian, tak ada berasa belah orang kata. Belah hati tak ada bila dia menerkam mangsa dia tu. Kita tengok jadi gitulah. Dan lah ni jelas. Jelas sangat kalau kita tengok Yahudi tu, Bani Israel lah. Bila sudah teruk tu tak ada dah Islam ada sikit lah. Ada hak teruk dengan Yahudi tu, teruk lah perangai dia. Lah ni boleh tengok lah. Itu sifat tu tidak sifat manusia tu lagu tu. Tidak sifat manusia tu lagu tu. Zalim begitu semua. Dan sampai gambar-gambar kepada kita, video-video yang orang ambil memang teruk. Sampai kelan ni berapa puluh tahun dah. Saya ingat kita jak budak lagi. Kena buat nyaya dah puak-puak Palestin tu. Puak-puak Palestin tu. Jadi itulah itu akibat orang yang derhaka kepada Allah. Sampai keturunan dia tu pun jadi teruk. Jadi gitulah perangai dia. Jadi kera, jadi babi, serta orang-orang yang menyembah taghut. Dia kan tak nampak ala ke benda molek ni. Kalau duduk nampak dia cerah dia. Tu baru nokta mari. Tengok nokta lah sedap sikit kan. Kamu aku tak ada nokta dah mana ni. Wa abadat taghut. Abadat tu dia abad, sama dengan abadah, kafarah, fajarah, fasaqah. Cuma ni fa'ala, fa'al, itu wazan itu. Jamak tu. Dia jamak tu. Bukan abadah tu fi'il madhi. Ada tidak fi'il madhi. Kepada hak belajar Arab tu dia tahulah. Dia jadi abadah ya'budu. Ibadah, abdan. Itu dia apa nama ni? Bukan orang kata fi'il madhi tu, takut jadi keliru. Cuba tengok terjemahan itu. Serta orang-orang yang menyembah. Jamak tu. Abadat taghut. Bukan telah menyembah. Tak kena kalau tu terjemah telah menyembah taghut. Sebab itu dia ataf tu. Abadah tu ataf kepada al-qiradah tu. Kalau kita apa nama ni belajar sikit sebanyak nahwu tu tahulah bahasa Arab ni. Jadi sebahagian daripada mereka Allah jadikan minhum min litab'id. Min litab'id. Mana sebahagian, bukan semua. Bukan semua Bani Israel itu jadi kera babi dah. Minhum, sebahagian. Ada di antara mereka itu yang Allah jadikan qiradah. Itu jamak. Jamak qird. Khanazir, jamak khinzir. Khinzir, khanazir jamak. Abadah, tu waw tu ataf kepada al-qiradah. Abadah tu bukan mana fi'il madhi, takut keliru yang jadi kita sebut tu. Abadah tu jamak. Abadun, abid, abad, abadah. Seperti kafir, kafar, kafarah. Begitu. Itu jamak tu, zahir dia nampak macam fi'il madhi. Pada hakikatnya. Sebab dia jadi maf'ul, situlah abadah. Kalau tidak jadi maf'ul, jadi mubtada ke apa, jadi abadu lah pula ya. Kalau selepas harajah, abadi gitu. Dia bukan fi'il lah tu. Bukan fi'il, isim tu. Jamak, jamak taksir. Kena beringat sikit. Jadi waw tu waw ataf kepada al-qiradah. Jadi Tuhan buat lagu mana? Jadi kera. Kalau tidak jadi kera, tidak jadi babi, jadi menyembah taghut. Jadi penyembah taghut. Jadi tak dapat nak sembah Tuhan ni gelap perut orang kata. Jadi cerah Allah ke sembah taghut. Taghut ni berala ke atau pemimpin yang zalim ke, ikutlah luas makna dia tu taghut.
Maknanya yang disembah, yang dipuja selain daripada Allah lah. Jadi puak-puak ni jadi gitu. Itu akibat derhaka kepada Allah tu. Yang nak ayat kan? Akibat derhaka kepada Allah ni jadi gelap perut. Allah kemolek tu tak apa. Allah kemolek tak ngatuk. Tu yang dia tu. Kesan dia tu. Allah kata molek tak segar lalu. Segar selalu. Macam dia tu. Kita sendiri pun gitulah tanya diri kita, tengok diri kita tu lagu mana. Allah ke benda molek segar ke tidak? Suka ke tidak? Allah benda tak molek, lagu mana? Situ lah ukurannya. Tak payah tanya orang lain. Tanya diri kita sendiri. Tanya kita sendiri. Kalau Allah ke benda molek, malah lah. Allah benda tak molek, rajin lah. Yang dia ada tu. Boleh ke demo tu lah. Benda demo tu lah. Benda puak-puak syaitan dah. Sebab apa? Sebab kita tidak baik. Kita duduk baik dengan puak-puak syaitan, tidak baik dengan puak-puak malaikat. Kalau baik dengan puak-puak malaikat, jadi mulhim, malaikat yang bagi ilham kepada kita tu ramai duduk sekeliling kita ni. Dia betul lah duduk bui idea kepada kita. Sebab dia jadi molek-molek saja. Apa dia tu? Molek-molek saja. Hidup dia tu bermakna, bernas hidup dia. Tidak kata tak boleh nak sebut gapo. Kalau benda tak molek banyak boleh sebut. Tak mesti lagu tu. Dah kata ikut Quran, ikut Nabi ni mesti dah. Kalau kena molek dia jadi molek. Dia tidak jadi tak molek. Dia tidak jadi tak molek. Tiba-tiba jadi tak molek. Kok mana? Tak kena lah tu. Jadi ini mereka itulah lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. Wa adallu an sawa'is sabil. Tak betul dah lah. Tak betul kan lagu tu. Jadi ini yang diterima oleh Bani Israel. Terutamanya hak mengikut agama Yahudi. Memang dah boleh tengok ni. Kita boleh tengok lagu mana orang yang dilaknat oleh Allah. Tak payah tengok Yahudi, tengok Syiah pada dah. Tu kena laknat dia tu. Sebab apa? Dia ubah Quran, nak ubah Quran. Selewengkan hadis, buat hadis palsu. Itu dia ada kesan belakang tu. Dia bukan tak ada kesan. Jadi buat dia tu kan kita tengok. Lemah lah kita tengok. Kalau kita orang kafir orang biasa tak buat lagu tu. Ambil pisah togeh kepala anak tu. Darah belajar. Kononnya nak mengingati Husain, kematian Husain. Apa yang jadi lagu tu? Pada diri sendiri. Dan ni tidak pelik. Kalau mula susah juga. Mula nak wayak kau orang tu. Lah ni muka YouTube nak tahu lalu nampak lalu. Dia pukul belakang dia tu kan, pukul dengan pisau tajam. Habis darah-darah belakang. Kita kata, hijab ni pelik ni. Tak masuk akal buat hijab. Tapi dia boleh buat. Inilah orang sudah tutup fikiran dia jadi begitu. Jadi Tuhan ni tak nampak dia. Dia nampak duk kena hak tak boleh. Hak salah tu. Yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dia boleh buat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ni Bani Israel dahulu, terutamanya Yahudi ni. Sehingga dia itu gitulah. Kalau Yahudi dulu bunuh Nabi, selewengkan kitab suci. Supa itu. Kalau kita tengok ajaran Syiah kan, supa dia gitu juga. Cuma dia tak boleh nak bunuh Nabi dan Nabi tak ada dah. Tadi dia bunuh orang-orang soleh, penjual-penjual agama. Tu memang dia nak benar. Halal darah. Bahaya tu kata bahaya. Jadi pengikut Nabi, orang yang nak menegakkan sunnah, nak bawa ajaran yang sebenar, tu dia musuh benar. Tu dia musuh benar. Bukan setakat ahli-ahli, orang biasa ahli sunnah ni. Dia musuh nombor satu. Lebih daripada Yahudi, lebih daripada Nasara lagi. Bagi dia. Sebab apa? Sebab hak ni hak nak bawa sebenar pada orang biasa. Selagi ada ni tak laku dia tu, payahlah dia. Cuba kita tengok. Macam mana dia jadi? Dia jadi gitu. Macam mana dia jadi gitu? Begitu juga siapa-siapa pun bila-bila pun dia tidak khusus dengan Bani Israel saja. Bila-bila pun kalau lagu tu buat menyebabkan murka Allah, dilaknat oleh Allah, dia akan jadi gitulah. Kalau molek ni tak apa. Gitu.
Baca lagi. Dan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bermaksud, maka setelah mereka melanggar apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi Tuhan kata, jadilah kamu. Memang jadi sungguh lah. Memang jadi sungguh hak ni. Hak lain tidak jadilah kera tu. Tapi kalau melanggar perintah Allah, benda-benda hak Tuhan larang tu, kita larang, dia boleh jadi perangat tu juga. Sifat tu mari. Sifat binatang tu, sifat bahimiah binatang tu mari pada kita. Tidak jadi binatang zahirnya, tapi dari segi cara perbuatan tu kan, gitu. Lepas pada tu, ni kami jadikan apa yang berlaku itu. Kenapa Tuhan buat begitu? Nak suruh mikirlah, nak suruh sedar, nak suruh insaf. Sama-sama pun begitu. Bila Allah SWT waktu bala dia, waktu azab dia, nak suruh kita mikir, ikutlah dalam bentuk apa pun. Ini 120 kita ada nota di situ, iaitu orang-orang yang beriman, kerana mereka lah yang dapat mengambil pengajaran dan petunjuk daripadanya. Orang-orang yang beriman ambil pengajarannya. Jadi Tuhan buat begitu, maksud orang beriman ni mikir, insaf. Sebabnya kalau orang tidak beriman, tak khabar semacam. Orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil manfaat. Baca ni. Safwan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bermaksud, Al-Quran yang sedang kami turunkan ini adalah penawar dan rahmat semata-mata bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sementara bagi orang-orang yang zalim, disebabkan keingkaran mereka pula, ia tidak menambahkan selain kerugian. Jadi maknanya orang dapat pengajaran daripada azab Allah, hukum Allah, orang-orang mukmin juga. Orang kafir tu duduk gitu lah. Cuma takutlah sehari dua, lepas tu buat perangai pula. Gitu. Lepas pada tu, ni semua ni cerita Bani Israel. Kena ingat. Ingat benar-benar. Allah SWT cerita Bani Israel ni bukan nak nguduh dan buat tu. Bukan nak nguduh, nak royak kekurangan mereka kepada dunia, teruk bangsa mereka. Bukan. Itu sebagai contoh pengajaran. Sebab telah berlalu dalam sejarah. Siapa-siapa pun, bila-bila masa pun, bangsa mana-mana pun, begitulah nasib dia. Kalau ikut jejak langkah mereka. Jadi gitulah. Jadi kesimpulannya, tak boleh langgarlah perintah Allah. Kita tu Tuhan tak ada lagi kan? Hari Jumaat ke hari Sabtu, kau nak ingat lah. Sebab Tuhan tidak nak uji kita dengan hal tu. Tak ada dah tu, cerita tu tak ada. Ini khusus dengan mereka. Tapi mereka dulu memang jelas, Nabi mereka royak ni Tuhan haram ni tak boleh. Bila dia langgar gitu. Jadi ada lagi dengan kitanya, hak lain-lain lah, banyak lagi lah. Tuhan larang kan, jangan berzina, jangan minum arak, jangan macam-macam lah hak dia larang tu. Bila kita langgar, dia akan jadi gini lah juga. Serupa je. Terutamanya kalau betul-betul buat serupa dengan hak mereka buat ni. Tapi keadaannya susahlah sikit. Sebab apa? Sebab mereka berhadapan dengan Nabi sungguh. Jadi kalau langgar tu beratlah kesalahan tu. Macam kita ni tidaklah setara tu. Tetapi akibatnya kena juga. Cumanya tidak seberat kalau ketika Nabi tu sendiri ada. Ajaran Nabi tu tetap ada orang lain lah. Ulama-ulama lah raya. Ni Tuhan larang, hak ni tak boleh, hak ni dosa besar. Ulama-ulama lah. Tetapi mereka bukan Nabi ke mana-mana pun. Dengan sebab itu azab yang menimpa tu tidak seberat orang dulu. Walau bagaimanapun benda tu tetap terpelihara.
ajaran Nabi tu. Kalau kita syariat Nabi Muhammad lah. Tak ada dah orang tak boleh ikat ikan tu. Walaupun hari rehat kita, hari Jumaat sekalipun, menepati hari Sabtu dia tu, kita kata hari Jumaat. Tak apa nak ikat ikan. Nak ikat ikan, nak gapo pun tak ada halannya. Hanya dilarang lah dalam agama kita, dalam syariat kita, digap. Tu tak boleh. Kalau buat hak tu, dia jadi gini lah juga sama siapa pun. Ni Nabi Musa kata, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu. Ni nak wayak perangai apa-apa ni. Padahal tengok banyak kali dah. Nabi sendiri yang didik mereka, ajar mereka, duduk di kalangan mereka. Dia tengok dah berapa banyak mukjizat apa, berapa banyak akibat buruk kalau melanggar perintah Nabi. Tapi ada semua. Ni perangai ni lah tak boleh. Perangai ni kalau ada pada orang lain pun gitulah juga. Gitu. Dia akan jadi teruk gitulah. Jawab mereka, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Tengok. Boleh dia kata begitu. Kepada Tok Guru dia. Tok Guru dia tu siapa? Bukan calon-calon Nabi. Nabi Musa. Dia boleh kata begitu. Padahal tengok banyak dah. Nabi Musa ni memang dah istimewa. Tapi ada semacam. Buah perangai tak boleh tu ada semacam. Di sini menunjukkan tak boleh pengajaran aja lah. Pengajaran. Nabi Musa tu guru dia. Nabi Musa tu pemimpin dia. Melanggar pemimpin. Cuma pemimpin tu kalau tidak Nabi boleh jadi tepat, boleh jadi tidak tepat tu lah. Kalau Nabi ni tentu dah betul. Tentu dah lah betul. Sebab itu yang murka Allah tu besar. Kalau tidak Nabi, pemimpin tak boleh juga. Kena turut lah. Kena patuh lah juga. Tak boleh buat main-main gitu. Tak boleh mempersendakan guru misalnya kita. Tak boleh. Serupa juga. Cumanya keadaan guru selain daripada Nabi ni, dia tidak sama dari segi sifat dia tu. Sebab dia tidak masuk. Tapi pada dasarnya gitu juga. Pada dasarnya gitu juga. Sebab nak cari Nabi tak ada. Dah sampai kita ni tak ada. Dah tak akan lari dah Nabi. Jadi kita kena tengoklah kalau Tok Guru tu royak betul dah. Royak. Jangan dilawan. Sebab lawan tu bermakna lawan Nabi lah hakikatnya. Gitu dia. Lawan Nabi hakikat. Dia kata, apakah kau hendak mempermain-main? Jawab Nabi Musa kata, A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan orang-orang jahil. Boleh demo kata kita gitu ni. Kalau pasti gurap main-main gitu ni, orang jahil, kijak orang jahil. Bukan kijak seorang rasul. Begitu. Di sini ada nota ni. Kerana kami bertanya, sebabnya dia tanya, gini cerita dia. Pokok dia tanya, ada satu orang terbunuh. Dia tanya, Nabi Musa siapa pembunuh? Sebenarnya tak tahu. Sebab tak tahu, jadi susah hati lah pokok dia. Tiba-tiba engkau pula berkata, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bila mereka bawa persoalan tu, Nabi Musa pun kata begitu. Tak ada habis hayat. Kata selalu, atattakhiduna huzwa. Main-main kami. Kata selalu. Tak boleh nak sebentar. Tak ada habis lagi ayat orang. Terutama tunggu kita mengajar tu tak ada habis lagi. Terus kita kata begitu selalu. Apa yang suka buruk begitu tu? Banyak kali dah kita tengok dia ni molek sangat. Kita boleh lagu tu. Jadi dia nampak tidak jawab direct. Tidak jawab selalu. Orang tu bunuh. Tidak kata begitu. Padahal nak menuju ke situ juga. Cuma cara Allah. Cara Allah. Nak menuju ke situ juga. Cara Allah kena buat gini. Dia ada syarat-syarat dia. Kena buat semula lembu. Dia duk ingat hak tu tak nak kena mengena dengan persoalan dia. Pada hak tu
So, cuba kita tengok ayat selepas pada ni. Nampaklah jawapan dia duduk situ, kena buat gitu. Itu langkah-langkahnya. Itu langkah-langkahnya. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Apa kaitannya pertanyaan kami itu dengan perintah Allah tersebut? Apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Ayat ke-72, 73 selepas ini menjelaskan latar belakang bagi perintah Allah yang tersebut di dalam ayat ke-67 ini. Jadi 72, 73 menerangkan latar belakang. Apa Allah suruh sembelih lembu. Latar belakang itu situlah cerita orang terbunuh. Daripada jawapan Nabi Musa ini, tak apa. Ini dia kata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Apa sifat-sifat lembu betina tu? Dia pula. Dia kata Nabi Musa main-mainkan dia. Tidak, dia pula main-mainkan Nabi Musa. Dah royak dah lembu betina. Ikutlah kalau kita nak kata, tanya pula. Dia pula buat main Nabi Musa. Tadi dia kata Nabi Musa main dia. Dia pula. Dia kata lembu betina tu lah. Mana sifat dia? Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang tidak terlalu tua. Jadi kau susah dah nak cari. Padahal asalnya lembu betina saja. Selesai lagi. Boleh selesai cepat. Apa di kemuskilan pokok dia tu. Tapi dengan sebab dia ni mempermain-main kan, jadi susah pula nak kena cari lah dulu. Pak lembu lagu tu. Pada tanya pula. Dia buat main-main pula Nabi Musa. Oleh itu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Sekarang tak pada tanya lagi. Apa warnanya pula? Inilah golongan yang cari penyakit, orang kata, cari penyakit. Nabi Musa jawab ni kira-kiranya dalam ayat dia tidak sebut lagu-lagu mana. Tapi bila Nabi Musa jawab, daripada jawapan dia kita tahu maksud pertanyaan mereka tu apa. Jadi Allah SWT sebutkan di sini betapa seorang Nabi itu dia cukup faham. Orang tanya, mungkin jelas tak Allah SWT tak sebut sini secara jelas. Kalau dia nak tanya tu sifat-sifat lembu. Dia mungkin apa nama ni, antara dua lah. Sebenarnya sebut dia tanya, tapi Allah SWT meringkaskan. Mungkin juga tidak sebut. Dia tanya mahian gitu sungguh. Gitu je. Mahian. Tetapi kebijaksanaan seorang Nabi, utusan Allah ni dia faham. Kali ni tanya tu, tanya tentang sifat. Jadi dia jawab tu, tepatlah. Jadi mereka tak boleh kata, tidak itu, kami tidak maksud itu. Dia tak boleh kata ke. Mana tepat jawapan itu. Dah sampai sini, kata buat-buatlah. Waktu saya suruh tu, tak lagi. Dia kata, suruh tanya pula, apa warnanya pula. Kalau kau susah nak cari, kau susah nak cari. Lembu betina tu lembu betina kuning tua warnanya, lagi menyenangkan hati, tasurrun naziri, menyenangkan hati orang-orang yang melihat. Maknanya susah dah nak cari. Sebab itu kita dalam bab agama ni kan, dapat sesuatu keluar, tak usah duk tanya banyak. Tak usah duk tanya banyak. Boleh. Kalau gitu, tak usah duduk apa ni, soal banyak. Ini maknanya tak builah ni. Ini salah satu contoh 129. Daripada jawapan Nabi Musa ini diketahui sifat lembu yang dimaksudkan mereka dalam pertanyaan mereka itu ialah dari segi umurnya. Sebab dia tak sebut dengan jelas berapa umur dia. Mahia gitu saja. Tapi maksud mereka nak tanya dari segi umur. Sama ada sebenarnya mereka tanya begitu, cuma Tuhan tidak sebut. Atau kalau kita nak kira hak Tuhan sebut gini-gini lah. Mahia tu dia nak tanya umur, tapi dia tak sebut umur.
Walau bagaimanapun Nabi Musa tahu juga. Itu maksudnya. Bila Nabi Musa jawab tu tepat. Tepat. Dia tak kata gapo. Situ pun kalau nak kira sepatutnya dia insaf dah. Ini Nabi kita kan ni. Tengok dia jawab tepat. Padahal kita tanya tidak jelas gitu. Dia jawab tepat supaya kita ni. Sehingga kita tak boleh kata, bukan itu kami maksudkan. Tak boleh kata begitu. Lagu tu pun, terus. Kita kata terus lagi. Tanya lagi. Tanya tu menyusahkan, melambatkan kerja saja. Jadi asal nak tahu siapa dia bunuh orang mati tu, tak tahu siapa pembunuh. Baca lagi, Safwan. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia menjelaskan kepada kami apakah ia sebenarnya. Kerana sesungguhnya lembu itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat panduan yang betul untuk memperolehinya. Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak pula mempunyai sebarang tapung. Mereka pun berkata, sekarang barulah engkau menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Dan kenangilah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu saling bertuduh-tuduhan sesama sendiri tentang pembunuhan itu. Sedangkan Allah hendak menyingkapkan rahsia pembunuh yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir. Kemudian hati kamu tetap keras juga selepas peristiwa itu. Ia keras seperti batu atau lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir daripadanya sungai-sungai dan ada yang pecah mengalirkan mata air dan ada yang terhumban jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Itu sambungan tadi lah. Di sini duduk 72-73 ni waktu sebenarnya latar belakang kepada perintah Allah tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Perintah Allah tu mari kalau nak kira dari segi kedudukan dalam Quran waktu dulu sebut dulu. Ni ketika pada hanya hak ni dulu. Berlaku hak ni dulu, hak kemudian ni dulu. Tertib lagu ni siapa yang buat? Nabi buat lagu tu. Kalau kira kita letak hak 73 ni dulu lah. Sebab hak tu latar belakangnya. Atau latar belakang. Tapi tidak begitu. Jadi keliru kata dia. Kita ada sini 130. Daripada jawapan Nabi Musa alaihissalam,
Di dalam ayat ini diketahui sifat lembu yang dimaksudkan mereka dalam pertanyaan mereka di dalam ayat ke-70 sebelumnya ialah adakah ia lembu yang telah digunakan atau tidak. Sebab tadi juga lah, sama ada mereka tanya memang sebut begitu, cuma Tuhan ringkaskan yang tidak sebut, atau memang mereka tanya begitu. Bagi saya nampak yang kedua tu lebih nampak mukjizat lagi, lebih jelas lagi nampak kekuasaan Allah. Musa itu sebagai utusan Allah. Sebab walaupun tak cerita dengan jelas, dia jawab tu tepat. Lagu tu lah waktu lah mereka hendaknya. Sangat tu pun tak khabar lagi. Tak khabar lagi. Jadi ud'u lana rabbak, minta doalah dengan Tuhanmu. Sesoalnya Tuhanmu tu bukan Tuhan kami. Pelik gitu kan. Padahal sepatutnya kalau dia tu beradab, minta doalah dengan Tuhan kita. Kita lah. Ini Tuhanmu. Tengok biadab dia. Biadab dia tu. Kurang ajar dia tu. Itu sebab akhirnya Tuhan kata jadi kerah hati mereka. Sebab duduk mempermain-mainkan agama, duduk mempermain-mainkan Rasul. Rasul tidak main-main, dia kata main-main. Lepas tu dia main-main tu. Adakah ia bercacat atau tidak? Dan adakah ia bertapung atau tidak? Sampai begitu sekali. Pada lama kan lah duduk cari itu. Sebab susah. Padahal asalnya suatu Baqarah. Ikutlah mana-mana. Cepat hari itu selalu boleh selesai kalau nak kira. Tapi waktu itulah akibat buat orang kata kokek. Akibat main-main dengan Nabi, gitulah jadi. Mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Fadzabahuha, akhirnya sembelih juga. Tapi wa ma kadu yaf'alu. Hampir-hampir tidak dapat, susah benar nak cari orang itu. Nak cari orang itu. Padahal Allah telah menentukan lembu, tidak menentukan lembu dengan sifat-sifat seperti itu pada asalnya. Lembu betina mana pun boleh disembelih untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pertanyaan yang berlapis-lapis itu hanya menyusahkan diri mereka sendiri saja. Tu. Sebab itu kita dalam beragama ni jangan cari susah. Sebab itulah dalam hadis kita tubik sikitlah, kadang-kadang hadis kan. Aisyah kata ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah tu antara dua perkara. Ni pilih. Nak mana? Mesti Nabi akan pilih hak lebih lainnya, hak lebih mudah. Itu cara kan? Lebih mudahnya dah kata lembu betina. Sesat. Ni cari susah. Masih tidak jelas. Di sini wa id qataltum nafsan. Bila kamu telah bunuh satu orang. Orang itu lelaki ke perempuan kena bunuh. Tak jelas sini kalau kita tengok. Wa id qataltum nafsan. Nafsan itu dia bahasa Arab ni dia guna untuk lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Jadi kalau semata-mata nafsan ini, wa id qataltum nafsan ini masih tidak jelas. Di sini jantina orang yang terbunuh. Kerana perkataan yang digunakan untuknya ialah nafsan. Perkataan ini boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Bahkan dari segi kalau orang belajar bahasa Arab lah, perkataan nafs itu termasuk dalam muannas. Muannas. Mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatu bukan dha'iqu. Itu menunjukkan nafs itu muannas, lafaz dia tu. Tapi di sini orang tu kena bunuh tu lelaki ke perempuan. Kalau kita tengok kepada perkataan nafs itu saja tak jelas. Bahkan kalau kita mengambil kira lafaz dia lebih berat kepada perempuan tu. Lebih berat kepada perempuan itu. Tetapi daripada ghamir. Ni salah satu cara mentafsirkan Quran dengan Quran ni kena tengok benda-benda begini. Bukan tengok ni tak detail. Detail tempat lain.
Itu salah satu. Salah satunya kita nak tahu misalnya. Di sini nafs ini laki ke perempuan yang kena bunuh. Nak tahu ada. Kita tidak dapat tahu daripada perkataan nafs itu sendiri. Hanya kita dapat tahu selepas ni. Faqul nadribuhu. Situ kita tahu. Bukan faqul nadribuha. Bukan ha. Kalau ha makna perempuan mati. Nida faqul nadribuhu bi ba'dihha. Bi ba'dil baqarah. Bi ba'dil baqarah. Apa ni? Idribuhu di dalam ayat selepas ini terbukti ia lelaki. Hak kena bunuh tu lelaki. Dhamir ha pada perkataan bi ba'dihha pula menunjukkan mereka diperintah supaya memukul si mati dengan sebahagian daripada anggota lembu betina yang disembelih mereka. Bi ba'dihha, ambil dah mana-mana bahagian tak kira dah. Mana-mana bahagian, tanduk dia ke, ekor dia ke, ikutlah. Kalau dalam tafsir-tafsir Israeliat ni kan panjang dah pulaknya, bahas itu. Dia habis masa situ. Hak mana? Pukul tu pukul dengan gem dia, tak perlu. Di ba'dihha tu sebahagian daripada lembu tu tak kira dah. Apa-apa tulai dia ke, kaki dia ke, mana-mana bahagian boleh berlaku. Kalau tempat buat tanya pula situ, payah-payah jadi lambat pula. Tak tanya pula situ. Jadi ba'dihha tu hak mana pula? Dengan tanduk ke? Dengan ekor ke? Jadi kalau dalam Israeliat tu panjang cerita. Dia sebenarnya tak kira. Bahagian mana pun jadi. Itu syarat dia. Allah SWT nak jadi dia ada mengikut arahan dia lah, kena ikut arahan dia. Dengan sebahagian daripada anggota lembu betina yang telah disembelih. Ini menunjukkan ayat ke-67 yang memerintah mereka menyembelih lembu betina itu ada kaitannya dengan ayat ke-72 dan 73 ini. Ada kaitan. Inilah latar belakang bagi mereka diperintahkan supaya menyembelih lembu betina pada ayat 67. Ayat 67 tu. Inilah latar belakang. Bapa yang suruh perintah gitu. Itu tu jawab pedah lah. Cuma dia gaduh. Gaduh. Gaduh kata kepada terus bila Nabi Musa kata begitu tu, atattakhiduna huzwa. Main-main dengan kami ke? Gitu dia kata. Jadi tak sepatutnya kata begitu. Bila orang suruh gitu, buat gitulah. Hak tu pun menuju ke arah jawapan juga. Akan dapat jawapan. Cuma Allah SWT nak gitu. Nak gitu. Ini semua kita ni, kalau Allah SWT nak beri ilmu kan, beri selalu. Tak boleh. Tak payah mengaji, tak payah mari masjid ni, tak payah mengaji Darul Kausar. Tak boleh. Boleh. Tuhan Maha Kuasa. Tapi masa dia. Nak boleh ilmu dia kena mengaji. Lama kalah. Tak boleh mudah-mudah gitu, tak boleh. Bahasa dia. Gitu caranya. Jadi kena ikut cara tu lah. Itulah orang panggil sunnatullah. Gitu caranya. Hadis ni pun gitu. Cuma kalau kes lain, kalau buat begitu tak jadi, ambil mana-mana bahagian lembu pergi pukul atau hak mati. Tak kecek. Lain sebab ini nak menunjukkan mukjizat Nabi Musa tu. Nak suruh puak-puak dia khabar. Tak khabar. Khabar sebentar. Lepas tu jadi begitu pula. Nak royak, tak boleh perangai lagu tu. Tak boleh perangai lagu tu. Sebaik sahaja dipukul, ia terus hidup. Lalu ia memberitahu siapa pembunuhnya. Hidup. Cecek molek-molek royak. Orang ni bunuh, selesai masalah. Lepas tu rebah mati pula. Mati semua mati. Tak ada. Kalau tak ada pun mati dah. Boleh Tuhan nak buat begitu. Dia nak isyarat kepada hak lain. Kiamat. Bila kiamat mati. Bangkit semula tu kok mana? Ni nak tunjuk. Kadang-kadang Tuhan buat lagu itulah. Tuhan Maha Kuasa ke dia boleh. Cuba tengok dia mati dah ni. Boleh hidup. Ya, kecil. Kalau Tuhan boleh buat lagu tu, hak lain dia tak boleh buat. Boleh sangat. Tuhan Maha Kuasa. Dia kata Maha Kuasa lagu tu lah.
Ayat ke-73 ini mengisyaratkan bahawa menghidupkan seorang Bani Israel yang mati, yang telah terbunuh, merupakan bukti tentang manusia akan dibangkitkan kembali setelah mati. Hak tu hak nak ayatnya. Sebab sepanjang masa ni orang-orang hak duduk muskil sangat, orang kafir ni, hak tu dia muskil. Hak tu dia muskil. Pas pada kita mati ni, tak ke mana kita hidup semula? Ya kau? Ya. Hai, lemah tengok. Tak tahu gimana dah ni. Kita gali-gali hak dalam kubur tu tak tahu mana. Jadi tanah. Sebati dengan tanah. Mana ke mana nak hidup? Hak ni daripada dulu lagi perjuangan Nabi-Nabi bawa agama, dia menghadapi benda ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kali peristiwa ni menghidupkan orang mati. Tujuannya nak tanam akidah tu lah, nak suruh faham. Nak suruh faham. Kerana Tuhan yang terbukti dapat menghidupkan kembali seorang manusia yang telah mati, tentu berkuasa juga menghidupkan yang lain-lain. Malah sekalian manusia. Dia dah kita kata terima, dia maha kuasa kan? Seorang manusia, boleh. Kalau seorang manusia, ni ramai-ramai dia menghidupkan, bukan seorang. Daripada tak ada. Bukan setelah ada, daripada tak ada. Boleh. Itu apa je. Kalau sudah ada dah, hilang sekejap, dia tak boleh buat semula. Malah sekalian manusia. Hakikat inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat berikut. Baca satuan. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Bermaksud bagi Allah yang Maha Kuasa soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita tengok tadi seorang manusia menghidupkan. Tu ayat di tempat lain. Inilah tafsir Quran dengan Quran. Nak ayatnya kepada Tuhan, kepada kita ialah boleh hidup seorang. Belum tentu lagi boleh hidup ramai-ramai sekaligus. Kalau Tuhan tak gitu, sebab dia ni maha kuasa. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Semua seorang ya bagi Tuhan. Semua manusia, ramai-ramai manusia ni, daripada zaman tu Adam sampai ke kiamat dia boleh sekaligus. Cuma ni dalam peristiwa ni seorang contoh. Sebagai contoh, dia boleh. Sebab apa? Sebab dia maha kuasa. Antara hikmah dan pengajaran yang terkandung di sebalik pemaparan kisah ini ialah satu, membuktikan kekuasaan Allah, menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Salah satu masalah besar yang membingungkan orang-orang kafir di sepanjang zaman ialah menerima bahawa manusia yang telah mati akan hidup kembali di akhirat. Inilah hak paling susah. Sebab itu dalam Quran banyak tengok mari dalil-dalil hak ni. Dia ketuk fikiran manusia hak ni banyak. Zalika raj'un ba'id, kata dia. Ni balik semula ni payah jauh nak fikir, tak masuk akal langsung, kata dia. Macam-macam lah dalam Quran tersebut. Yang kedua, menyingkap rahsia pembunuhan seorang lelaki di zaman Nabi Musa AS. Pembunuh akhirnya diketahui melalui kesaksian si mati sendiri. Jadi siapa dia lebih besar saksinya? Orang mati tu sendiri. Contohnya peristiwa-peristiwa lain bunuh orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Bahkan kadang-kadang bawa ke mahkamah, orang lain pula kena bunuh. Hak tidak membunuh. Hak bunuh sebenar lepas gitu. Dia tak lepas juga, mahkamah tu ada seksa. Lepas mati. Di sana tu ayatlah hak sebenarnya orang ni bunuh. Tidak selalu. Lambat pakai amat tu. Tapi akan tahu juga pembunuh sebenarnya. Walaupun dalam dunia ni mahkamah telah memutuskan, jadi orang lain hak tidak pembunuh tu dituduh sebagai pembunuh dan dihukum. Hak pembunuh tu lepas. Di akhirat besok tak lepas. Semua orang akan tahu belakang. Hak ni orang ni mati ni, orang ni yang bunuh. Orang ni yang bunuh sebenarnya. Tapi tidaklah inilah
Jaga-jaga Allah SWT tunjuk dalam dunia. Antaranya, ni cerita zaman Nabi Musa ni. Yang ketiga, menghilangkan saki baki kepercayaan mereka terhadap kesaktian dan ketuhanan lembu yang pernah ditanam oleh Samiri. Musa Samiri kan, dia buat anak lembu tu jadi temuh anak lembu tu kan. Jadi pokok dia pun di situ mula jadi berasa lembu ni ada kuasa ketuhanan. Supaya ni kalau di India tu jelas benda lah tu, jelas benda. Jelas benda. Kalau tengok dalam YouTube kau gapo kau ni, apa orang Islam kena buat nyaya benda lah ni. Di India tu sedih juga saya dengar masa kita duduk tidaklah lagu tu. Lon ni buat nyaya orang Islam. Hak tidak kena mengena pun dia dakwa ni bunuh lembu. Semulai lembu. Dia pukul sampai mati. Inilah cerita Musa Samiri ni. Jadi lembu tu jadi dipuja sampai begitu sekali. Nak sembelih jauh. Kalau sembelih perang. Apa ni, tapi setengah-setengah tempat tu orang Islam kuat kan, dia sembelih dia tak cara. Perang mari. Dia lagu tu. Ada juga tempat-tempat gitu. Setengah-setengah tempat tu kita nak makan daging lembu dengan Allah susah dah. Pelik juga. Ada kebodohan manusia ni kalau tak ada penghujung dia kata. Manusia banyak tak ada kat surat berada. Lembu ada surat berada. Pelik. Jadi dia tahu lembu ni ada gimana. Tak ada. Jadi soal jawab banyaklah. Caranya kalau nak sembelih lembu, nak makan daging lembu daripada awal lagi tak repot. Tak buat surat berada. Waktu bolehlah buat kita merasa daging lembu. Payah. Payah. Lagi itulah kalau ajaran hak salah. Agama yang salah tu Allah lemah. Tak masuk akal gitu, tapi dia boleh. Itulah akibatnya apabila lari daripada ajaran yang sebenar. Akibatnya susah dalam dunia ni. Kita boleh tengok lembu yang minum air kecil lembu. Hak ni lah ni. Masa COVID-19 tu tengah kuat tu. Pokok dia jelas dalam air lembu. Kononnya boleh kita boleh ni terpelihara daripada serangan COVID, daripada virus ni, kita selamat. Dia minum air kecil lembu pun. Allah, tu boleh tengok. Pasal ada video. Sampai begitu sekali manusia ni punah. Rupanya benda ni zaman Nabi Musa ada. Jadi caranya bila dia tanam, Musa Samiri itu tanam perasaan hebat, perasaan lembu ni ada kesaktiannya. Jadi cara Allah SWT nak hapuskan hak tu sembelih. Dia suruh sembelih ni. Suruh sembelih. Dan helah tu pun nak lari dah sebenarnya. Kalau boleh tak sikit. Helah lagu mana lembu lagu tanya tadi sebenarnya, tapi tak lepas juga. Akhir sekali ikut juga Nabi Musa. Sebab apa kalau tak ikut tak jadilah. Ni jadi tahu siapa pembunuh. Di satu pihak tahu siapa pembunuh. Di satu pihak yang lain tengok lembu kita sembelih. Lembu hak pandai comel. Hak terpilih. Kita tengok gambaran lembu hak tidak diguna untuk membajak tanah. Lembu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lembu yang tidak ada keaiban, sebarang keaiban. Lembu yang sedap mata memandang. Mahal lah kira-kira. Lembu tu disembelih. Tak ada gapuk. Itu dah. Cara Islam ni daripada awal lagi nak menghapuskan khurafat ataupun fahaman-fahaman yang salah tu, lagu tu cara dia. Sebab itu Nabi SAW zaman dia suruh Jarir bin Abdullah pergi bakar berhala. Maka tak ada gapuk. Berhala hak dia duduk, puak-puak dia duduk semua tak? Puak-puak Ahmas itu duduk semua selama ni pergi bakar, pergi peracuk, tak ada gapuk. Jadi selama ni duduk takut tu, takut pada bayar-bayar saja. Tidak ada apapun bencana menimpa mereka, walaupun mereka telah menyembelih lembu yang paling cantik sekalipun. Justru ia hanyalah Tuhan palsu. Sebab itu Tuhan palsu. Begitulah cara. Jadi di sebalik cerita ni banyak pengajarannya, bukan satu perkara saja.
hak semasa sahaja. Bahkan akidah sepanjang masa, iaitu akidah hidup selepas mati. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Itu dalam sejarah telah berlaku banyak kali. Ini seorang. Hak ramai-ramai. Wahum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahu. Beribu-ribu mati. Patut hidup semula. Boleh. Tuhan buat. Ada juga orang itu. Semuanya itu nak mengemaskan akidah atau kepercayaan kepada hidup selepas mati. Dalam sejarah terlalu banyak. Itulah 3 hikmah besar bagi perintah Allah kepada Bani Israel supaya mereka menyembelih lembu betina itu. Itulah yang mereka sibuk persoalkan Nabi Musa ketika baginda menyampaikan perintah Allah tersebut. Oleh kerana hikmah pertama paling besar, Allah mengemukakan contoh-contohnya beberapa kali. Iaitu, hal ini bukan khusus dengan zaman Nabi Musa saja. Sepanjang masa manusia ni kena sedar, kena percaya hal ini. Bahkan agama tidak akan dinamakan agama kalau tidak ada akidah ni. Iaitu hidup selepas mati. Akhirat. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kemudian. Sebab itu selalu disebut dalam Quran. Kadang-kadang Rasul dia tak sebut. Percaya kepada Allah hari kemudian. Ini rukun besar untuk jadi agama. Kalau tidak, orang tidak panggil agama. Sebab itu ahli-ahli pengkaji ni kan, perbandingan agama ni, ramai daripada mereka tak mahu mengatakan agama Buddha tu sebagai agama. Dia hanya falsafah saja. Sebab apa? Sebab ketuhanan dia tidak jelas. Tak jelas. Jadi rukun agama tu, nak nama agama tu, hak tu tak jelas. Bermacam-macam cara untuk membuktikan kebenarannya. Di dalam surah Baqarah sahaja, surah Baqarah ni yang kita baca ni, ada 5 contohnya. Tuhan mati, hidup semula. Pertama pada firman Allah yang telah berlalu sebelum ini. Lihat ayat ke-56. Jadi ini tengok sendirilah. Kedua ialah yang sedang kita hadapi sekarang. Ini ayat. Ketiga pada ayat ke-243. Keempat pada ayat ke-259. Dan kelima pada ayat ke-260. Sini ni semua hidup semula selepas mati. Dalam surah Baqarah ni saja. Kalau tengok di dalam surah-surah lain lagi banyak. Ini semua nak membuktikan manusia boleh dihidupkan kembali selepas mati. Allah boleh buat benda tu. Kemudian hati kamu tetap keras juga selepas peristiwa itu. Kalau nak kiranya padat dah. Berapa kali dah tengok Nabi Musa ni memang utusan Allah. Dia cerita ni betul. Tapi lepas pada tu keras. Ia keras seperti batu. Itu sifat hati manusia. Kalau keras-keras terlajak lah. Sebab itu tak boleh buat dosa. Tak boleh langgar perintah-perintah Allah. Dia akibat dia tu teruk. Hati jadi keras. Orang kita panggil keras. Keras pedal lah. Keras hati perut. Boleh macam-macam dia sebut. Keras seperti batu. Atau lebih keras lagi. Bahkan kadang-kadang jadi lebih keras lagi. Sebab apa? Tuhan kata kalau batu nampak keras. Kadang-kadang air tubik ke dalam tu. Air tubik. Selembut-lembut air itu boleh memecahkan batu. Boleh. Ada mata air yang keluar daripada batu. Tetapi hati manusia dia kadang-kadang bila dah jadi keras. Jadi keras tu bila banyak kali buat maksiat. Maksiat tu besar-besar. Bila jadi keras tu tak susah lah. Kadang-kadang dia pergi sampai ke keturunan. Beberapa keturunan tak berubah lagi. Tu nyaya kepada anak cucu kita tak ada pasal-pasal. Kira kita dulu buat. Jadi kesan dia tu sampai ke anak cucu. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau Tuhan tidak nak gitu, hak dia berlaku kan? Kita kata makan benda haram jadi keras pedal, jadi gelap perut macam-macam. Dah kapih keturunan, berapa lapis keturunan. Tuhan nak bagi petunjuk. Boleh. Masuk Islam tiba-tiba.
Nuh negeri-negeri kafir kita. Itu kerjaan tu hai berlaku. Kerjaan tu dia maha kuasa. Kehendak dia. Ini Allah SWT menggambarkan keadaan batu ni. Kerah-kerah batu tu pun dia ada kesedaran dia. Kita tengok batu zahir nampak bergolek tu. Dia tidak bergolek saja, sampai tegak pun dia tu ada di sebalik itu. Allah SWT cerita kepada kita tentang perkara ghaib. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita tak ingat golek saja begitu. Baca pula sampai ni. Baca 134 ni baca. Kau tak tahu? Tahu? Tak apa, nak baca. Setelah menyaksikan bermacam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat Nabi Musa ni kan. Dan terakhir mukjizat orang yang telah mati hidup kembali. Sepatutnya telah timbul rasa insaf dan keinginan bertaubat di dalam hati kamu. Begitu juga orang lain pun begitu juga, sepatutnya begitu. Tetapi malangnya hati kamu telah menjadi keras seperti batu, atau lebih keras lagi daripada batu. Kerasnya hati seseorang individu, seseorang manusia dan sesebuah masyarakat merupakan suatu pertanda yang sangat tidak baik. Kalau kerah batu tak apa. Kalau kerah hati manusia bahaya tu. Bahaya. Itu alamat tidak baik tu. Ia mengisyaratkan kepada hilangnya kemampuan dan daya menerima kebaikan serta kebenaran pada hati-hati mereka. Setelah itu harapan untuk ia dipulihkan amat tipis. Takut-takut jadi begitulah. Benda kita tak tahu laku. Benda kita tak tahu. Kalau tahu senang, tak tahu. Kita ni nak jadi lagu mana? Kalau kita buat benda yang sama kadang-kadang, kesan dia tu tidak nak sama. Tidak nak sama, kita tak tahu tu. Itulah sebabnya Allah berpesan begini kepada orang-orang yang beriman. Baca sahabat. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bermaksud belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik, derhaka. Itulah jadinya. Sebab itu bahaya. Jadi antara yang menyebabkan hati manusia jadi keras ialah melanggar perintah Allah, menyanggah ajaran-ajaran atau panduan-panduan yang diberikan oleh Nabi-Nabi atau mempermain-mainkannya. Itu jadi kerahlah tu belakang tu. Kalau nak kira kita ni dengan pendek umurnya kita, Tuhan tanya tak sampai lagi masanya nak khabar ke diri. Kalau bahasa kita senang lah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum tu maksud dianya tak sampai lagi kau masanya nak khabar ke diri. Tak cukup lagi masa. Lama gitu pun dah Tuhan beri. Cerdik molek tu. Tak sisah-sisah lagi kau. Begitulah maksudnya. Sebab kalau duduk terus begitu jadi kerah hati, kerah, susah. Kemudian ayat ini menunjukkan batu juga mempunyai daya tanggapan, rasa, cara dia lah, dan kefahaman tersendiri. Jangan kita ingat makhluk-makhluk yang jamadat, yang beku, nampak duduk senyap, tak ada bergerak tu, dia tak ada kesedaran tahap dia lah, kesedaran cara dia. Terhumban jatuhnya batu itu dikatakan satu bentuk pernyataan rasa takutnya kepada Allah. Begitu rupanya. Begitu. Menurut Al-Quran bukan batu sahaja yang mempunyai daya seperti itu, malah langit yang 7 dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat padanya juga. Yang ini sebenarnya ada
Kesedaran cara dia. Kesedaran cara dia. Malah lihat firman Allah ini sebagai buktinya. Baca. Safwan. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Bermaksud langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya ia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi ini semua ni tasbih. Tasbih ni kalau kita manusia, subhanallah. Subhanallah tak apa makna? Maha suci Allah daripada segala bentuk kekurangan. Jadi makhluk-makhluk lain itu pun kata begitu juga hakikatnya. Cuma dengan bahasa dia kamu tak faham. Tuhan kata walakin la tafqahuna tasbihahu. Cuma kamu saja tak faham. Tak faham cara tasbih mereka. Hakikatnya duduk bertasbih. Menyatakan Tuhan itu maha suci daripada segala kekurangan. Tuhan itu maha sempurna. Duduk kata gitu. Itu dah. Jadi zikir juga cara dia. Jangan kita buat main-main. Sebab itulah dalam Islam apa-apa pun dia tak boleh buat main-main. Mudah-mudah. Tak boleh. Sebab apa dia semua tu ada berlaku. Dengan sebab itu, jadi orang yang dikubur tu kan dia tanam kapal-kapal hidup tu. Sebab kalau hidup tasbih, ada munafaatnya kepada orang mati. Sia-sia, tak betul lagu tu. Pasir, tanah, semua duduk tasbih kalau nak kira. Tapi tak berguna belaka kalau tak ada iman. Tidak nanti pokok yang hidup saja ada guna. Hak mati, hak kering pun gitu. Lepas tu orang kata hak Nabi pacak tu, dia kata selagi basah ni, sebagai tanda selamat tu. Syafaat Nabi tu untuk orang yang berkenaan ni. Tu bukan ayatnya dengan sebab benda tu hidup basah lagi maka dia tidak diazab dalam kubur. Bukan ayat tu. Kerana kelebihan, kerana syafaat, kerana mujizat Nabi tu sendiri. Kalau tidak waktu benda lain pun jadi juga, tapi dia diambil waktu. Kalau nak suruh hidup, belah wak kepada dia. Belah tidak hidup, mati juga. Dah. Kalau nak suruh hidup suruh, kerak molek lah. Tempat sepatutnya hidup ni belah. Apa lepas tambah tu belah. Belah tak akan hidup. Dah, kalau belah. Jadi situ nak cerita benda lain. Benda lain. Tak ada kena mengena dengan basah atau tidak basah untuk meringankan orang dalam kubur tu. Dia tak ada kena mengena. Kalau orang kafir duduk dalam kubur, tak ada faedah belaka tu. Walaupun semua benda duduk tasbih pun, tak ada faedah. Yang ada faedah kalau nak ada pun apabila orang tu beriman. Dengan izin Allah boleh berlaku. Boleh berlaku. Waktu kita tak tahu lah. Waktu kita tak tahu. 136. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi bila kita tahu Allah ni tidak lalai, oleh itu buatlah apapun yang kamu mahu, tetapi ingat. Baca Safwan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bermaksud dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi boleh nak buat apa-apa tu Tuhan bagi ikhtiar kepada kita, Tuhan bagi kemampuan, kita boleh usaha, boleh buat, tapi kena ingat. Kena ingat. Benda jahat sekecil mana pun Tuhan tak terlepas daripada dia. Dia tahu belaka. Dan akan ada balasan dia. Benda baik pun lah gitu. Jadi jangan buatlah benda hak tak boleh. Sebab apa? Tuhan tahu belaka. Lepas tu kita pergi sini pula. Sekat tu lah dulu malam ni kan. Jadi panjang sangat. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.